Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'i mardudin. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperbanyakkan kalimah alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kepada kita untuk sama-sama melakukan ibadah. Alhamdulillah, Allah taala juga memilih untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Kemudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki yang keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam membawa dosa sebesar gunung Tihamah, lalu duduk di dalam majlis ilmu dan merasai takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka janganlah kamu mengasingkan diri kamu daripada majlis-majlis ilmu. Itu di antara pesanan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, betapa rahmatnya Allah mengurniakan kepada hamba-Nya keampunan dosa hanya dengan duduk di dalam majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada kita, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang tahu, ataupun jadilah kamu orang yang muta'alliman, orang yang belajar, atau mustami'an, ataupun orang yang mendengar majlis ilmu, atau muhibban, ataupun golongan yang suka akan majlis ilmu. Dan janganlah kamu jadi golongan yang kelima, fatahlik, maka celaka dah hidup kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia golongan kelima? Belajar pun tak embuh, dengar pun tak embuh, bahkan benci pula majlis ilmu. Maka dia ni hidup dalam keadaan kecelakaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung malam ini perkongsian kita daripada kitab 33 kunci syurga, yang mana insya-Allah malam ini kita akan tengok berkenaan tentang perkara-perkara yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara benda yang dibincangkan insya-Allah malam ini kita tengok berkenaan tentang adakah di dalam syurga terdapat sungai-sungai. Ini ditulis oleh Syekh Saleh Matar hafizahullah taala. Dia nak ataupun dia timbulkan satu persoalan kepada kita, adakah di sana di dalam syurga itu terdapat sungai-sungai? Maka dibawa satu ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya, yakni pada syurga, beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita muslimin muslimat
terdapat jenis-jenis sungai yang kita dapat juga rasa benda ni atas dunia. Nah, yang mana Allah Ta'ala gambarkan sungai di dalam syurga ni ada sungai daripada air biasa. Kita pun kenal air biasa ni. Nah, hak kita ambil dengan semaya, hak kita mandi yang dipanggil dia air ni air mutlak. Dan di sana juga muslimin muslimat adanya sungai yang dinamakan dia itu sungai susu. Kita pun kenal jenis susu ni. Dan di sana ada sungai daripada arak yang hari ini kita haramkan meminumnya kerana itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syurga juga kata Allah Subhanahu wa taala adanya sungai madu. Dan kita pun tahu lagu mana rupa madu. Tapi poinnya syahidnya muslimin muslimat, walaupun namanya sama, tetapi yang ulama sebutkan kepada kita, walaupun perkara itu sama, namanya sama di atas dunia, tapi dari sudut rasanya, lazatnya adalah sangat-sangat berlainan nak dibandingkan di antara syurga dengan dunia. Nah, madu syurga tak sama dengan madu dunia, walaupun namanya sama. Susu di dalam syurga tidak sama dengan susu yang ada atas dunia. Dan atas sebab itulah di antara perkara yang seorang ulama muda daripada Saudi yang bernama Abdul Rahman Uraifi, dia buat satu kitab yang bernama Alimul Akhir, tentang alam, iaitu bercerita tentang syurga, bercerita tentang neraka, yang mana dia juga ambil akan ayat daripada surah Muhammad ayat 15 ini. Dia mensyarahkan bagaimana dia memberikan perbezaan di antara madu syurga dengan madu dunia, susu dunia dengan susu syurga lagu mana. Maka disebutkan di dalam kitabnya, dia kata apa? Ada pun sungai ataupun kita kata susu di atas dunia ni rosak. Dia bila mana kita ni biar lama, maka susu atas dunia ni dia tak akan kekal lama. Maksudnya dia akan timbul buih dan sebagainya. Bila mana susu kat dia berbuih kerana tinggal terlalu lama, maksudnya susu itu rosak. Begitu juga dengan air. Air bila mana terlalu lama dijemur di tengah panas, ataupun mudah kita kata kok, kalau air menera ni kita letak dalam kereta lama-lama, maka rasanya berlainan, baunya juga berlainan. Maka di sana muslimin muslimat, Syekh Abdul Rahman Uraifi dia menyebutkan bahawa ada pun susu, madu, air, dan juga disebutkan kepada kita arak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersangatlah berlainan dengan apa yang telah kita hadapi pada hari kita duduk atas dunia. Contoh arak atas dunia ni muslimin muslimat, kalau meminumnya maka dia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk. Bahkan di sana kalau kita tengok pada sifat arak sekalipun, sifat arak ni dinyatakan kepada kita baunya busuk. Baunya busuk, rasanya juga tak sedap. Tapi orang minum juga kerana apa? Dapat menghilangkan stres, dapat menghilangkan masalah dan sebagainya. Ada manfaat pada arak, tapi mudaratnya lebih besar. Mudarat arak, mudarat judi ni ada manfaat dia, tapi mudaratnya lebih besar. Maka di sana kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ada juga sungai-sungai daripada arak, tetapi bila mana seseorang itu meminum arak daripada sungai tersebut, tidaklah ia mendatangkan kesan-kesan buruk seperti mana berlaku kepada peminum arak di atas dunia. Kerana sifatnya sudah berlainan muslimin muslimat. Dan atas sebab tu di antara benda yang dinyatakan kepada kita, bagi orang yang meminum arak atas dunia, maka diharamkan untuknya meminum arak di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala larang pada kita ni minum arak. Sebab apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan arak ni dijsum min amali syaitan, satu najis daripada, orang kata apa, amalan-amalan syaitan, benda hak bernajis. Arak ni satu benda yang najis, yang mana kalau orang minum arak, di antara kesan dia apa? Akan menimbulkan adawah, perbalahan, pergaduhan, akan menimbulkan kemarahan,
dan akan menimbulkan mudarat-mudarat yang lain. Nah, kerana mabuk maka hilang akal, maka macam-macam perkara yang mereka akan buat. Contoh, kalau kita tengok juga di antara perkara ataupun satu cerita, bagaimana seorang yang soleh, asalnya orang yang kuat ibadat, seorang yang kuat ibadat, muslimin muslimat, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iman. Bagaimana dia diuji? Datang syaitan datang pada dia menyerupai seorang lelaki. Dia syaitan ni beribadah dengan abid ni, orang yang kuat ibadat ni. Duduk beribadat. Abid ni, nak royaknya orang yang kuat ibadat ni, dia duduk di dalam masjid selama beberapa hari, barulah dia akan keluar untuk cari makan sikit. Lepas tu dia akan masuk semula ke dalam masjid untuk sambung ibadat. Nak royaknya dia ni orang yang sangat kuat ibadat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji lagu mana iman dia. Macam mana Allah uji? Allah datangkan, maksudnya datang syaitan juga menyerupai seorang lelaki, lalu beribadah bersama lelaki ni. Lelaki ni ingat dia orang yang kuat ibadat dah. Rupanya datang seorang lelaki, iaitu syaitan tu tadi, turut sama beribadah. Tapi orang kata apa, masa yang diambil untuk beribadah sebelum mana dia keluar untuk cari makan, syaitan tu lebih lama duduk dalam masjid daripada lelaki tu. Maksudnya ginilah muslimin muslimat, seorang yang kuat ibadat, contoh saya beri, dia ni tak akan keluar daripada masjid selagi mana tak sampai tempoh masa 20 hari contohnya. Barulah kalau sampai 20 hari baru dia akan keluar daripada masjid. Dia ingat dia ni orang yang hebat sangat dah beribadah. Lalu datang syaitan ini menyerupai lelaki. Kalau dia 20 hari duduk dalam masjid baru keluar dari masjid untuk cari makan, syaitan ni lebih lama lagi daripada dia. Maka dia rasa takjub. Dia rasa ada lagi rupanya orang yang lebih hebat ibadatnya berbanding aku. Maka dia pun tanya, tak boleh, tak setuju. Maka syaitan ni pula, oh ya, kalau dan lelaki dia pun kata tak boleh juga. Sebab apa? Bimbang bila mana berlaku penzinaan, kayak dia orang ni akan ngadu pada ahli keluarga dia akan dapat nama yang buruk. Maka tolak cara tu. Lalu syaitan pun kata, kalau bunuh mu tak ambuh, zina pun mu tak ambuh, cara mudahnya mu minum arak. Minum arak. Maka lelaki ni duk fikir, dia kata, kalau minum arak aku boleh minum dumah, orang tak nampak aku minum arak. Maka bermula daripada tu muslimin muslimat, dia pun ikut apa yang diberitahu oleh lelaki, iaitu syaitan yang merupai seorang lelaki ni. Maka dia pun satu hari tengah duduk dekat dengan rumah tu, akhirnya dia tertengok seorang perempuan yang menjual arak muslimin muslimat. Mungkin cerita ni masyhur dah di kalangan muslimin muslimat. Maka lelaki ni pun pergi kepada perempuan ni, minta dijualkan sebotol arak untuk dia. Maka perempuan ni jual kepada abid ni, orang yang kuat ibadat ini. Maka abid ni pun minum arak, teguk, akhirnya mabuk muslimin muslimat. Bila mana mabuk, kewarasan akal sudah pun hilang, pertimbangan iman sudah pun tak ada. Maka dalam keadaan tu, bermula daripada arak, akhirnya dia ni berasa nak kepada seorang perempuan, iaitu penjual arak. Akhirnya dia tarik penjual arak tu tadi, orang perempuan tu tadi, akhirnya berzina di dalam rumah dia sendiri muslimin muslimat. Lepas mana berzina, sedar daripada penzinaan itu, dia pun kata, kalau aku biarkan perempuan ini keluar daripada rumah, maka dia akan adukan apa yang aku buat pada dia. Akhirnya apa yang dia buat? Akhirnya dia bunuh pula perempuan tersebut. Dia bunuh pula perempuan tersebut. Asal tak boleh bunuh, asal tak boleh berzina, akhirnya habis dia buat. Minum arak pun buat, berzina pun buat, bunuh pun buat muslimin muslimat. Kenapa ni? Bermula daripada ibu segala kejahatan, iaitu arak. Maka atas sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi seseorang manusia yang beriman kepada Allah daripada meminum minuman yang haram, iaitu arak. Kerana mudaratnya sangat besar. Bermula daripada arak akan mengakibatkan bahaya kepada diri,
bahkan mengakibatkan juga bahaya kepada nyawa orang lain. Ni banyak mana dah kita tengok berita orang mabuk arak bawa kereta, akhirnya langgar orang dan sebagainya. Nak arak. Maka kita ni kalau duk fikir buat apa Allah Ta'ala larang kita minum arak, maka akal kita boleh dah berfikir dengan kita melihat bagaimana kesan orang-orang yang meminum arak yang mendatangkan bahaya pada orang. Maka bersyukur pada Allah, Allah datangkan undang-undang, Allah datangkan peraturan, dan Allah Maha tahu mana baik dan mana buruk untuk kita. Maka kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berduka cita tak boleh minum arak atas dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita beberapa sungai daripada arak. Tidak lainlah benda-benda ni, sungai arak, sungai susu, sungai madu dan sungai daripada biasa ni adalah sebagai salah satu nikmat Allah kepada penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hak saya cerita ni muslimin muslimat, 4 batang sungai yang Allah, 4 jenis sungai yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Muhammad ni, semuanya ada di dalam syurga. Semua ada di dalam syurga. Dan kalau orang tak boleh masuk syurga, maka tak dapatlah hasil benda ni. Tapi di sana muslimin muslimat, ada juga satu jenis sungai, tetapi lebih dinisbahkan ia sebagai telaga, yang mana akan didapati ataupun akan dilihat oleh manusia sebelum mana mereka ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jenis satu telaga yang airnya juga daripada syurga, yang mana telaga ni tidaklah diletakkan di dalam syurga, tapi permulaannya air ni diletakkan di padang mahsyar muslimin muslimat. Telaga apa ni? Ianya dinamakan sebagai telaga Al-Kautsar. Yang kita baca sokmo lah, surah paling pendek dalam Quran hak kita suka sangat baca tu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ni apa dia? Satu telaga yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat. Yang mana disebutkan di antara benda yang disebut dalam hadis, orang yang minum satu teguk daripada telaga Kautsar ini tidak akan haus sampai bila-bila pun muslimin muslimat. Baik, saya pernah belajar berkenaan tentang sebab nuzul surah ni. Di antara perkara yang dinyatakan oleh ulama mufassirin ataupun ulama tafsir, diturunkan surah Al-Kautsar ini untuk mengembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat telah dihina dan dicerca bahawa Nabi ni adalah orang yang malang. Apa malang ni? Sebab Nabi ni kalau lahir anak lelaki tak dah lama hidup mati. Bagi golongan Arab jahiliyah ketika itu, kalau seseorang pasangan suami isteri tidak memperolehi anak lelaki ataupun anak lelaki itu mati dalam keadaan masih kecil, maka dia adalah orang yang hidupnya malang. Ini golongan Arab jahiliyah punya kerja. Dianggapkan begitu. Maka mereka ni duk cerca Nabi, duk royak macam-macam pada Nabi. Maka datang rasa duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ubati kedukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muslimin muslimat. Allah pun mendatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadiah yang menanti-nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu telaga Kautsar muslimin muslimat. Dan telaga Kautsar ni pula adalah kita kata salah satu pemberian nikmat Allah kepada Nabi dan juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kepada Rasulullah dan kepada umat Rasul kita. Bagaimana dinyatakan berkenaan tentang kisah turun surah Al-Kautsar ini, dinyatakan kepada kita satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia duduk dengan sahabat.
dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu tidur. Mak kata macam tidur ayam lah. Dan Rasulullah SAW tidur tundukkan kepala. Tiba-tiba Rasulullah SAW angkat kepala Nabi, lalu dinyatakan Rasulullah SAW pun tersenyum. Nabi pun tersenyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa mu tersenyum ni? Dan tiba-tiba duk tidur tadi mu angkat kepala mu senyum ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru sahaja diturunkan kepada aku satu ayat, satu surah, kata Rasulullah. Baru diturunkan kepada aku satu surah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baca surah Al-Kautsar tu tadi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Nabi pun tanya, wahai sahabat, mu tahu tak apa dia itu Kautsar? Maka sahabat pun kata, Kautsar itu kami tak tahu, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata pada sahabat, Nabi kata, Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhan kepada aku. Al-Kautsar ni adalah satu sungai yang dijanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah salah satu telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Sebab apa? Padang mahsyar di muslimin muslimat, keadaan manusia ketika itu dalam keadaan haus, memerlukan air, tekok ni kering muslimin muslimat. Maka di antara kebaikan adanya telaga ketika itu dapat diberi minum kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi. Maka kata Nabi, telaga itu akan didatangi oleh umat aku. Dah cukup tak ke kita ni nak minum ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekah untuk cedok air daripada telaga ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilangannya banyak mana? Kata Nabi kata, anituhu adadun nujum, bekahnya seperti mana sejumlah bintang-bintang di langit, kata Rasulullah. Maksudnya banyaknya bekah-bekah disediakan oleh Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada di kalangan hamba, iaitu hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatku, yang tidak boleh minum air daripada telaga ni. Ada juga. Jadi sepak tadi saya cek sikit, siapakah golongan yang dapat minum air telaga Kautsar dan siapa yang tak dapat minum air telaga Kautsar ini, dan bagaimana seseorang yang berkeinginan untuk minum air daripada telaga ni supaya dia dapat meminumnya di bawah, kita kata di bawah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan, yang suapkan air ni kepada kita. Lagu mana kita nak dapat? Maka di antaranya yang dinyatakan oleh ulama, golongan yang tidak dapat meminum air daripada telaga Kautsar ini, walaupun di saat itu kata Rasulullah SAW, keadaan umat Nabi ketika itu dalam keadaan haus ni tersangat memerlukan air. Maka Nabi, kita kenal Nabi ni sayangkan umat Nabi. Nabi pun kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Rabbi ashabi, wahai Tuhan, ini umat aku ni. Lagu mana Nabi kenal umat dia? Semua kita tahu dah, melalui bekas uduk yang kita ambil inilah. Nabi kenal adanya cahaya pada tangan mereka, ada cahaya pada muka mereka, ada cahaya pada kaki mereka, kesan daripada wuduk-wuduk kita pada atas dunia hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, innahum minni, ini adalah umat aku, wahai Allah. Maka dijawabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddilu ba'daka, wahai Muhammad, mu tak tahu umatmu ni buat apa selepas mana mu mati. Di saat mu mati, ada di kalangan umatmu yang murtad, ada di kalangan umatmu yang dulu masa mu hidup semayang, tapi lepas mana mu mati mereka murtad lari daripada agama. Ada juga umatmu ketika mana kamu hidup, mereka beriman taat kepada Allah,
tapi selepas mana mu mati mereka itu melakukan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Wahai Muhammad, mu tak tahu ketika mana kamu wafat, datangnya umat-umat selepas daripada kamu itu, kita semua ni tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada ajaran kamu. Allah Ta'ala sebut siapa? Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala raya datang sekumpulan manusia, Allah Ta'ala kata ni golongan ni tak taat kamu ni, selepas mana mu mati mereka langgar akan perintahmu. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, suhkan suhkan liman baddala ba'di. Celaka, celaka pada orang yang menukarkan ataupun pada orang yang menggantikan ajaranku sesudahku. Maksudnya celakalah orang yang tidak taat akan perintahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang asalnya umat Nabi ni dapat minum air daripada Al-Kausar ini, sungai daripada syurga ni, akhirnya tidak dapat minum. Kenapa? Kerana keingkaran, kemungkaran yang dilakukan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dinyatakan oleh ulama ni dia kaji siapa ni orang yang tukar ajaran Nabi ni. Maka golongan pertama yang disebutkan, yang ulama kata orang yang tidak boleh minum air daripada telaga Kausar ini, yang pertama adalah golongan murtad dan golongan munafik. Sahabat asalnya dia ni sahabat Nabi, tapi lepas Nabi mati dia pun lari pada agama lain, dia pergi ambil ajaran lain, maka dia murtad. Ataupun golongan yang munafik. Dan macam mana Nabi kenal tu umat Nabi sedangkan mereka ni murtad? Kerana walaupun mereka murtad, kata ulama, walaupun mereka munafik, tapi masih lagi ada kesan-kesan wuduk yang mereka telah ambil sebelum mana mereka murtad. Maka sebab tu Nabi boleh kenal dia. Tapi mereka ni murtad, tapi Nabi tak tahu. Nabi ingatkan dia ni tak murtad. Sebab semasa mana Nabi hidup mereka ni Islam, tapi lepas Nabi mati mereka ni murtad, keluar daripada Islam. Maka Allah saja yang tahu benda tu, Nabi tak tahu. Maka Allah Ta'ala pun rayak pada Nabi, mereka ni adalah orang yang menukar ajaranmu wahai Muhammad. Sebab tu Nabi pun sebut suhkan, suhkan, celaka, celaka. Nabi sebut. Maka mereka di antaranya ulama sebut mereka golongan pertama yang tidak boleh minum air daripada telaga Kautsar. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua adalah orang Islam yang mana hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah mana Nabi wafat mereka murtad. Golongan pertama tadi tu murtad yang merangkumi sahabat Nabi ataupun orang-orang yang Islam selepas mana Nabi wafat tetapi akhirnya tukar juga agama. Tu umum. Tapi yang kedua ni sahabat Nabi yang murtad selepas mana ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, golongan yang tidak boleh untuk minum air daripada telaga Kausar ini adalah pelaku maksiat. Orang yang melakukan dosa besar tapi matinya Islam. Dia tak kafir, mati Islam tapi buat dosa besar. Dah berapa ustaz dia tak boleh minum telaga Kausar ni, air telaga Kausar? Ulama sebut kerana itu adalah salah satu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Dia buat dosa besar, Allah Ta'ala nak hukum dia ni tak layak minum air daripada telaga Kautsar. Tu golongan yang ketiga. Tapi kita minta lah mudah-mudahan kita tak termasuk belaka pada golongan-golongan ni, dan kita diberikan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat minum air telaga Kautsar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik, tu golongan yang tak boleh minum. Dua golongan hak dapat minum telaga Kausar ni siapa pula? Maka ulama perincikan pada kita. Ulama kata golongan pertama yang dapat minum air telaga Kausar ini adalah di kalangan sahabat Nabi sendiri. Dan sahabat Nabi yang berjuang bersama Rasulullah, sahabat Nabi yang mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya semata-mata nak angkat Islam di tempat yang tertinggi bersama Rasulullah, maka dia dapat minum air ini. Dan juga disebutkan golongan pertama yang dapat minum air ini juga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat hidup bersama dengan Nabi,
tapi mereka hidup dalam keadaan sangat taat pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mustahil muslimin muslimat yang berada di hadapan saya golongan pertama dapat minum. Tak mustahil, sebab disebutkan pada kita umat Nabi, merangkumi semua dah, start daripada Nabi hidup sampailah Nabi wafat, sampailah pada akhir zaman muslimin muslimat. Mana-mana umat Nabi yang taat pada ajaran Nabi, yang tak derhaka kepada Rasulullah, tak derhaka pada Allah, maka mereka selayaknya menjadi golongan pertama yang dapat minum air daripada telaga Kautsar. Dan golongan kedua adalah orang-orang yang tidak tamak, dinyatakan pada kita. Dan golongan yang tidak tamak. Golongan yang ketiga, orang miskin di kalangan muhajirin. Sahabat Nabi muhajirin yang miskin, orang asal penduduk Mekah yang berhijrah bersama Nabi ke Madinah, tetap juga taat pada Allah, taat pada Rasul. Mereka golongan ketiga yang dapat minum air telaga Kautsar. Dan di antara lagi, orang yang kurus, lemah badannya kerana terlalu banyak berpuasa. Maka di antara kita kata hadiah daripada Allah, duduk atas dunia lemah sokma, siapa kurus badan kerana berpuasa lillahi ta'ala. Maka Allah nak kenyangkan dia, Allah Ta'ala nak kuatkan badannya. Pada hari akhirat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia ni nikmat dapat minum air telaga Kautsar. Dan yang kedua, yang ketiga adalah orang yang beriktikaf. Kita duduk majlis ilmu ni muslimin muslimat, kena ada juga niat iktikaf dalam masjid baru dapat pahala. Kalau duduk kita ni duduk saja tak ada pahala. Dapat pahala mari dengar je lah, pahala iktikaf tak dapat. Dan maka kena niat dalam hati, sahaja ke aku beriktikaf ni dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dan lagi ni tak ada masalah, dan lagi. Yang tak beriktikaf, yang tak berniat lagi tu boleh berniat. Dia beza tu. Kalau duduk saja dipanggil adab, dia bukan ibadat. Kalau kita duduk tak kira lah balik tiang ke, depan tiang ke, di pintu ke. Kalau duduk dalam kawasan masjid, dalam masjid ni maksudnya kita niat iktikaf, maka di saat tu kita dapat pahala beriktikaf. Dapat pahala iktikaf muslimin muslimat. Baik. Dan golongan seterusnya yang dapat minum air daripada telaga Kautsar ini adalah orang yang bangun pada waktu malam lalu menangis kerana takutkan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang disebutkan kepada kita melalui kalam para alim ulama berdasarkan kajian mereka. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan ini. Maka persoalannya lagu mana kok kita ni nak minum air telaga Kautsar, lagu mana nak minum air daripada sungai-sungai di dalam syurga ini. Maka kata ahli ilmu, yang pertama perlu seseorang itu beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Beriman sungguh-sungguh pada Allah. Jangan mudah iman kita itu direntak dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jangan ada syok, jangan ada waswas, yakinlah betul-betul pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kena taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kena lakukan ibadat sungguh-sungguh, ibadat berdasarkan ilmu lah. Semayang kita dengan ilmu, puasa kita dengan ilmu, haji kita dengan ilmu. Jangan rosakkan ibadat dengan perkara-perkara yang merosakkan amalan. Contohnya riak, sum'ah, takabur dan sebagainya. Dan yang keempat, kata ahli ilmu, adalah perlu seseorang itu menjauhi dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana perkara ni ada pada seseorang, maka insya-Allah dia ni akan mendapat kurniaan sungai-sungai daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, untuk malam ni disebutkan oleh Syekh Saleh Matar hafizahullahu taala, adakah terdapat pohon-pohon dan buah-buahan dalam syurga Allah? Timbul pula satu persoalan lagi, kalau adalah anak-anak kita, cucu kita, bahkan kalau kita sendiri pun hak lama ni duk tertanya-tanya, ada ke pokok-pokok, ada ke buah-buahan dalam syurga ni? Allah Ta'ala jawab dah dalam surah Waqiah yang sokmo kita baca sebelum tidur muslimin muslimat. Allah Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitanir rajim,
wa ashabul yamin ma ashabul yamin في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Dan puak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu, iaitu mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak duri. Ada pokok bidara sebenarnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ada pokok buah bidara. Saya kira ayah-ayah, ibu-ibu, abang kakak kita ni kenal belakalah pokok buah bidara tu. Betul tak orang cang-cang kita kenal warna hijau tu tau. Dan di antaranya pokok buah bidara ni dalam syurga Allah ni dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pokok yang paling besar dalam syurga Allah, yang mana disebutkan kalaulah kenderaan lalu di bawah teduhannya selama 100 tahun sekalipun, bayang kenderaan tu tidak akan lepas daripada teduhan pokok tersebut. Nak menyatakan besarnya teduhan Allah melalui pohon-pohon yang Allah Ta'ala jadikan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk atas dunia ni buah bidara tu sedap dah dah. Dalam syurga wallahu a'lam lah lagu mana. Tapi nak menyatakan muslimin muslimat, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana gak rupa biji anggur dalam syurga Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beri perumpamaan. Dan hak ni saya tak tahu nak royak mana, tapi secara literalnya saya boleh royak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, biji anggur tu saja sebesar bekas minuman yang telah dibuat oleh ibumu. Biji dia pun besar dah. Dah buah dia tak tahulah lagu mana besarnya. Rasanya pula kita tak boleh nak rayak juga. Kerana disebutkan rasanya tersangat lazat daripada buah yang terdapat di dalam dunia ni. Namanya sama, rasanya lain. Saiznya juga lain, tidak sama. Ni ya Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Nabi SAW sebutkan kepada kita. Yang pertama, adanya pokok bidara yang tidak berduri, dan wadhillim mamdud wa talhim mandud. Apa dia ni watalhim mandud ni? Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buah dia. Ada pokok pisang rupanya dalam syurga kau ada. Ada pokok pisang muslimin muslimat. Duk mikir juga lagu mana ni, tak payah fikirlah, dia hebat lagi daripada apa yang kita gambarkan. Adanya pohon pisang dan naungan yang tetap terbentang dan air yang sentiasa mengalir, serta buah-buahan yang banyak yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatkannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala surah Rahman, zawata afnan, dan yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Maksudnya dalam surah Rahman ni Allah Ta'ala nak kaitkan syurga itu terdapat padanya pokok dan juga buah-buahan. Dan di dalam surah Ar-Rahman juga Allah Ta'ala nyatakan lagi, fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, dan pada keduanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan juga delima. Delima ada, kurma ada, pisang ada, bidara ada, anggur ada, macam-macam. Dan benda ni pula dia tidak bermusim. Macam kita nak tunggu durian setahun lagi, nak tunggu rambutan setahun lagi, bermusim. Duku pun ni nak habis dah musim dia. Maksud kata nak tunggu, kalau lah kata bini duk mengidang duk nanti suruh sokma. Tapi dalam syurga ni Allah Ta'ala kata la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan dalam syurga tidak putus-putus, sentiasa ada, dan tidak pula dilarang untuk mengambilnya. Tak ada orang larang. Kitalah tuang pada pokok tu. Dan kitalah tuang pada pokok tersebut. Ini dinyatakan kepada kita. Nak rayaknya betapa nikmatnya ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam neraka pun ada buah juga. Di antaranya dinyatakan dalam Quran yang dinamakan buah tersebut sebagai buah zakum.
Buah zakum ini buah yang duri, bila mana makan gok maka habis terburai perut kita muslimin muslimat. Buah juga. Ya, tapi buah yang menyeksa bagi orang yang memakannya. Dah ada kudrat tak kita nak tahan daripada makan buah tu? Boleh tak kita nak tahan tak buah makan? Tak boleh. Itu sebagai salah satu saksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri kepada penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Isyak pukul apa tahun ni? Isyak dah. Isyak dah. Kita berhenti situ dah. Insya-Allah kita sambung balik perbincangan kita pada masa-masa yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi berkenaan tentang pokok-pokok dan buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja apa yang datang daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan di saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.